Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara dan saudari sekalian. Rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana berkat limpahan kasih sayangnya, kita dapat berkumpul dan mendengar perkongsian yang akan disampaikan dalam forum perdebatan kita pada hari ini. Memperkenalkan diri saya, Siti Nur Arisha Nasrin binti Muhammad Nasir sebagai moderator anda pada hari ini. Baiklah, hari ini saya tidak keseorangan dan kita mempunyai tiga orang ahli panel yang ikhlas hati ingin berkongsi ilmu mereka bersama kita pada hari ini. Bersama kita, ahli panel pertama iaitu Nur Isma Dania binti Ismadi. Ahli panel kedua kita Muhammad Ajrul Amin bin Muhammad Zaidi. Dan ahli panel ketiga Muhammad Yusuf Iqbal bin Amran. Topik hangat yang ingin kita bawa pada hari ini ialah perlukah undang-undang yang ketat bagi mengawal kemasukan agama dan mazhab lain untuk masuk ke negara kita iaitu Malaysia. Sebelum saya menjemput ahli panel untuk memulakan langkah dan mengatur bicara, sukacita saya ingin memaklumkan bahawa setiap panel diberi 5 minit bagi perkongsian mereka dan forum kita pada hari ini mempunyai 2 pusingan. Sebelum itu, saya juga ingin berkongsi serba sedikit apa yang saya tahu tentang Undang-Undang Kemasukan Agama. Berdasarkan analisis kajian mengenai Perkara 11, Undang-Undang Negeri dan Wilayah boleh menyekat atau mengawal pengembangan agama-agama lain kepada penganut Islam. Untuk pengetahuan semua, peruntukan Perkara 11 ini adalah sebenarnya mengenai peruntukan undang-undang agama, Undang-undang negeri dan wilayah berkaitan dengan sekatan atau kawalan terhadap agama-agama lain daripada disebarkan kepada orang Islam adalah menjadi suatu kesalahan kepada penganut agama lain untuk menyebarkan fahaman mereka kepada orang Islam. Oleh itu, pemahaman tentang perlembagaan adalah penting bagi menjaga keharmonian kaum supaya sifat prasangka tidak berlaku dalam kalangan masyarakat pelbagai kaum di Malaysia. Untuk tidak membuang masa, saya mempersilakan saudari Nur Isma Dania binti Ismadi bagi menyampaikan perkongsian ilmu dan pendapat beliau berkenaan kawalan kemasukan agama lain ke Malaysia. Dipersilakan saudari. Agama Islam adalah satu-satunya agama yang disebutkan dalam perlembagaan. Maka yakinlah usul wajar diterima. Sebelum itu, saya ingin berterima kasih buat Tuan Moderator, perwakilan pencadang, perwakilan pembangkang, seterusnya hadirin dan hadirat sekalian. Assalamualaikum dan salam perdebatan saya titipkan buat anda kesemuanya. Selaku pencadang pertama, akan saya gagaskan satu usul yang mana cukup penting untuk kita perdebatkan iaitu perlukah undang-undang yang ketat untuk mengawal kemasukan agama atau mazhab lain untuk masuk ke Malaysia. Hadirin sekalian, sebagaimana yang kita tahu, Islam merupakan agama yang menjadi sistem kehidupan masyarakat di Tanah Melayu sejak pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka pada abad ke-14. Penggubalan perlembagaan persekutuan mengambil kira kedudukan Islam dalam masyarakat. Salah satu perkara yang diambil kira oleh Suruhanjaya Red dalam penggubalan perlembagaan Malaysia ialah kepentingan memelihara kedudukan istimewa orang Melayu serta kepentingan kaum lain yang ada di Tanah Melayu. Walaupun perkataan Islam tidak dinyatakan secara jelas, tetapi hubungan Melayu dan Islam tidak dapat dipisahkan. Tun Saleh Abbas pernah menyatakan bahawa the notion of a non-Muslim Malay is alien to the Malay mind. Such a person would be a murtad, excluded from the faith. To be a Malay one must be a Muslim, although he may not be a practicing or devout Muslim. Walaupun Islam adalah agama perlembagaan, agama lain masih boleh diamalkan dengan aman dan damai di negara Malaysia. Akan tetapi, terdapat setengah kumpulan agama yang bersifat eksklusif dan aktif mengajak individu lain memeluk agama dan kepercayaan mereka yang ada kalanya dapat menimbulkan pergaduhan antara agama. Jadi, negara kita perlu melaksanakan undang-undang bagi mengurangkan konflik dan ketegangan antara kumpulan agama. Hal ini kerana konflik dan ketegangan antara kumpulan agama biasanya berpunca daripada penyebaran anasir kebencian antara penganut agama. Jadi, berlakunya banyak salah faham terhadap ajaran dan imej kumpulan agama.
Selain itu, mereka menggunakan wacana agama kebenaran dengan membandingkan kesalahan agama lain daripada perspektif agama mereka. Hal ini dapat mencetuskan pergaduhan dan menjejaskan ketenteraman awam. Oleh itu, pada pendapat saya, wajarlah Malaysia melaksanakan undang-undang yang ketat untuk mengawal kemasukan agama dan mazhab lain demi menjamin keharmonian dan keamanan masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hadirin dan hadirat, saya tidak setuju dengan usul bahawa undang-undang diketatkan untuk mengawal kemasukan agama atau mazhab lain untuk memasuki Malaysia. Perkara 4 dari Perlembagaan Persekutuan menyatakan bahawa ialah undang-undang perlembagaan adalah undang-undang utama persekutuan dan apa-apa undang-undang yang diluluskan selepas Hari Merdeka yang tidak selaras dengan perlembagaan itu adalah tidak sah setakat yang bertembung. Saya ingin terangkan bahawa perkara 3 Perlembagaan Persekutuan menyatakan bahawa agama Islam ialah agama persekutuan. Tetapi agama-agama lain pun boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Perkara 11 menentukan tentang perkara berkenaan dengan kebebasan agama. Subsection 1 mengatakan bahawa tiap-tiap orang berhak menganuti dan mengamal agamanya dan mengembangkannya. Subsection 2 mengatakan bahawa tiada seorang boleh dipaksa membayar apa-apa cukai yang dihasilnya untuk kesemuaan atau sebagian bagi maksud sesuatu agama untuk agama saya ataupun agama sendiri. Subsection 3 mengatakan bahawa tiap-tiap kumpulan agama berhak menguruskan hal ehwal agamanya sendiri dan menubuhkan dan menyelenggara institusi bagi maksud agama ataupun akhirat dan memperoleh dan mempunyai harta dan memegang dan mentadbirnya mengikut undang-undang di Malaysia. Walau bagaimanapun, Subsection 4 telah memberikan kuasa pada kerajaan untuk mengubah undang-undang bagi mengawal atau menyekat penganut agama bukan Islam untuk menyebarkan agama mereka ataupun mengembangkan ajaran mereka dengan ataupun boleh dikatakan kepercayaan mereka kepada orang-orang lain ataupun boleh dikatakan lagi kepada orang-orang Islam. Walau bagaimanapun saya nak terangkan tentang Subsection 5 yang menerangkan bahawa perlembagaan memastikan kebebasannya diberikan untuk mengamalkan agama masing-masing asalkan perbuatan berikut tidak bertentangan dengan undang-undang ataupun mendatangkan masalah kepada kesihatan awam dan akhlak individu yang lain. Menyekat agama ataupun mazhab lain boleh dikirakan sebagai diskriminasi terhadap agama dan penganutnya. Terima kasih kerana mendengar. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Tuan Moderator dan juga ahli-ahli panel yang lain. Baik, secara umum Malaysia adalah negara dengan pelbagaian agama dan masyarakat yang mengamalkan kebebasan agama. Hak asasi manusia termasuklah kebebasan beragama dijamin oleh Perlembagaan Malaysia. Namun seperti negara lain, Malaysia juga memiliki undang-undang imigrasi yang mengawal kemasukan orang asing ke negara tersebut. Keputusan mengenai undang-undang imigrasi dan pengawalan terhadap kemasukan agama atau mazhab lain adalah kebijaksanaan pemerintah dan dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuklah kestabilan sosial, keselamatan negara dan juga perspektif politik. Kebijaksanaan ini juga dapat berubah dari masa ke semasa. Namun, saya mencadangkan agar undang-undang mengawal kemasukan agama atau mazhab lain untuk masuk di Malaysia wajar diperketatkan. Hal ini demikian kerana pada pandangan peribadi saya, kemasukan agama yang kita tidak biasa dengar di telinga ataupun agama yang kita tidak pernah sama sekali tahu akan kewujudannya, kefahamannya, tentu akan mengelirukan masyarakat sejagat. Oleh itu akan timbulnya pelbagai ajaran sesat serta fahaman yang akan bercanggah dari fahaman Islam itu sendiri. Oleh dari itu saja yang dapat saya cakapkan.
Selain untuk menjaga keharmonian dan keamanan orang awam, sekatan untuk menjaga status agama Islam sebagai agama perlembagaan dan untuk menjaga sensitiviti umat Islam di Malaysia juga adalah perlu. Sekatan ini berkemungkinan berkesan dalam menangani masalah murtad yang kebanyakannya berpunca daripada masalah percintaan, perkahwinan maupun penceraian antara dua agama yang berbeza. Secara amnya, murtad didefinisikan sebagai meninggalkan agama Islam dan keluar daripadanya selepas menganutinya. Murtad merupakan salah satu daripada jenayah hudud dan hukuman ke atas orang Islam yang keluar daripada agama Islam ialah hukuman bunuh. Islam menghukum orang yang murtad kerana orang ini dikira bertindak melawan Islam yang menjadi sistem pemerintahan dalam masyarakat. Dalam perspektif perundangan Islam, tidak ada kebebasan beragama bagi orang yang mengaku dirinya Islam. Jenayah murtad merupakan jenayah terhadap agama dan jika orang yang murtad ini dibiarkan begitu sahaja dalam sebuah negara yang mengamalkan sistem pemerintahan Islam, orang ini akan menjejaskan makasih syariah agama Islam yang pertama iaitu memelihara agama. Para ulama telah mengemukakan pelbagai pendapat tentang bagaimana pemeliharaan agama ini dilakukan sama ada dari sudut perbuatan yang berbentuk pengukuhan agama atau perbuatan yang menghalang perkara yang boleh menjejaskan agama. Ibnu Taimiyah misalnya berpendapat bahawa menjaga agama dari sudut mengukuhkannya boleh dilakukan dengan mematuhi perintah Allah serta mengetahui sifat-sifat dan nama-namanya. Selain itu, perbuatan yang dikira termasuk dalam memelihara agama ialah berpegang dengan ajaran Islam, mempelajarinya dan menyeru orang lain kepada Islam. Manakala, menjaga agama dari aspek menghindari daripada perbuatan yang boleh menjejaskannya ialah dengan menjauhkan diri daripada perbuatan syirik dan riak, memerangi golongan murtad dan berhati-hati daripada melakukan perkara bid'ah dan menentang golongan yang melakukan perkara bid'ah. Imam Al-Iz Ibnu Abdul Al-Salam bersetuju dengan berpendapat Ibnu Taimiyah dan menambah bahawa memelihara agama juga boleh dilakukan dengan menegakkan syiar agama melalui pelbagai ibadat serta melaksanakan ketaatan kepada Allah. Dari aspek tegahan, beliau berpendapat bahawa orang Islam perlu mencegah, menegah dan menghindari daripada perbuatan yang membawa kepada kekufuran, syirik dan bid'ah. Orang Islam juga perlu menjauhi daripada bergaul dengan orang kafir sehingga membawa kesesatan, menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah dan memberi fatwa dalam keadaan tidak berilmu. Islam juga mensyariatkan hudud dan takzir sebagai hukuman ke atas mereka yang melakukan perbuatan yang melanggar hak Allah atau dalam erti kata lain bertentangan dengan ajaran agama Islam. Jihad juga termasuk dalam perkara yang dituntut ke arah mengukuhkan agama kerana tanpa jihad atau perjuangan Islam tidak akan tertegak di atas muka bumi ini. Jadi, salah satu cara untuk mencegah murtad adalah dengan memperketatkan undang-undang bagi mengawal kemasukan agama atau mazhab lain ke Malaysia. Maka, jelaslah Malaysia wajar melaksanakan undang-undang yang ketat dalam mengawal kemasukan agama dan mazhab lain. Terima kasih. Terima kasih kerana hujah tersebut. Saya ingin mengatakan bahawa memang tidak boleh dinafikan bahawa ada kebaikan untuk mengetatkan undang-undang bagi mengawal kemasukan agama ataupun mazhab lain untuk masuk Malaysia, untuk mengekang ajaran sesat ataupun mazhab yang sesat dan menghalang orang Islam daripada murtad. Tapi ada juga kemungkinan bahawa kalau undang-undang itu diperketatkan, ada kemungkinan bahawa undang-undang itu boleh disalahgunakan untuk kepentingan pihak berkuasa, untuk kepentingan diri sendiri. Contohnya, organisasi Al-Qam adalah satu organisasi yang diharamkan oleh pihak kerajaan pada zaman Perdana Menteri keempat atas sebab bahawa ajaran dan fahaman kumpulan Al-Qam bertentangan dengan akidah dan syariah Islam sekaligus mengakibatkan
syirik. Fatwa telah dikeluarkan untuk mengatakan bahawa organisasi ini adalah haram juga. Walau bagaimana pun ada orang yang berpendapatan bahawa pengharaman tersebut adalah bermotifkan politik kerana organisasi tersebut adalah sangat berpengaruh di kalangan rakyat Malaysia ataupun boleh dikatakan di kalangan orang Islam. Dan mereka juga menerbitkan buku yang menggambarkan bahawa Ashari Muhammad ataupun boleh dikatakan Ashari Muhammad sebagai bakal Perdana Menteri. Oleh itu ramai juga berpendapatan bahawa organisasi ini diharamkan oleh kerana semata-mata berkenaan dengan politik. Oleh itu, saya berpendapatan bahawa undang-undang bagi mengawal kemasukan agama ataupun mazhab tidak perlu diperketatkan lagi bagi mengelakkan lebih banyak penyalahgunaan kuasa oleh pihak berkuasa bagi motif sendiri ataupun boleh dikatakan motif politik. Terima kasih kerana mendengar. Baik, terima kasih atas ucapan yang diberikan. Namun begitu, pegangan dan amalan yang diterima dalam kerangka Undang-Undang Persekutuan dan Negeri dari sudut niat dan tujuannya termaktub dalam peruntukan yang sama. Perkara 3 Perlembagaan Persekutuan mengenai prinsip penting seperti berikut. Yang pertama adalah Yang di-Pertuan Agong ialah sebagai Ketua Agama Islam di Melaka, Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak dan juga negeri bagi baginda sendiri. Yang kedua ialah Raja-Raja Melayu ialah Ketua Agama Islam bagi negeri baginda masing-masing tertakluk pada perlembagaan negeri itu. Segala hak, keistimewaan, prerogatif dan kuasa dinikmati olehnya sebagai Ketua Agama Islam tidaklah tersentuh. Yang ketiga ialah Yang di-Pertuan Agong ialah Ketua Agama Islam di wilayah-wilayah persekutuan dan memiliki bidang kuasa diberikan majlis raja-raja untuk mewakili raja-raja Melayu dalam apa-apa perbuatan, amalan atau upacara menyentuh agama Islam. Yang keempat, sesuatu majlis yang ditubuhkan oleh Parlimen untuk menasihati Yang di-Pertuan Agong mengenai perkara perhubungan dengan agama Islam dan Parlimen boleh menggubal undang-undang bagi mengawal segala hal ehwal agama Islam. Majlis yang dimaksudkan di negara wilayah persekutuan ialah Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan iaitu MAWIP. Dari sudut undang-undang, Parlimen sudah menggubal akta mengawal segala hal ehwal agama Islam di wilayah-wilayah persekutuan antaranya Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam Wilayah Persekutuan 1993 dan Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-wilayah Persekutuan 1984. Oleh itu, dapat saya tegaskan bahawa kemasukan mazhab lain ke Malaysia adalah tidak wajar. Hal ini demikian kerana negara kita mempunyai MAWIP yang telah menetapkan bahawa kesemua rakyat Malaysia mengamalkan mazhab Imam Syafi'i. Jika mazhab lain diterima masuk, masyarakat Islam di Malaysia akan mula berasa keliru, was-was dan akan timbul spekulasi yang pelbagai. Untuk menjawab isu pandangan ulama atau mazhab diterima pakai dalam pentafsiran ajaran Islam di sisi perlembagaan persekutuan, perkara 3 perlu dibaca bersama-sama dengan undang-undang yang diperbuat daripada Parlimen bagi mengawasi hal ehwal hukum syarak. Seksyen 33 Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam Wilayah-wilayah Persekutuan 1993 memperuntukkan bahawa Mufti hendaklah membantu dan menasihati Yang di-Pertuan Agong berkenaan perkara hukum syarak dan dalam semua perkara sedemikian hendaklah menjadi pihak berkuasa utama di wilayah-wilayah persekutuan selepas Yang di-Pertuan Agong kecuali jika diperuntukkan selainnya dalam akta ini. Dalam akta yang diperuntukkan penubuhan jawatan kuasa perundingan hukum syarak untuk membantu seorang mufti, pandangan ulama dalam ajaran Islam tidak dinafikan berbeza dalam perkara-perkara tertentu, termasuklah pentaakulan sumber perundangan. Bagaimanapun, perbezaan itu dapat diuruskan melalui kaedah fatwa. Apa yang dapat saya simpulkan bahawa bukannya tidak bagus jika kita menggunakan pelbagai agama dan ajaran masuk ke Malaysia. Namun bagi menjaga ketenteraman masyarakat sejagat, baiklah kita kekalkan Islam sebagai agama rasmi di Malaysia dan masyarakat lain bebas beragama dengan mengikuti ajaran agama Hindu, Buddha dan juga Kristian yang telah lama menapak di bumi Malaysia ini. Bagi konteks mazhab pula, ajaran Islam di Malaysia ialah menurut fahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam 4 mazhab.
sekiranya ada kekhilafan dan pentafsiran ajaran sebenar agama Islam di Malaysia, Undang-Undang Persekutuan dan negeri meletakkan fatwa sebagai rujukan berbaru untuk mengadilinya. Jadi itu saja perbahasan daripada saya. Terima kasih. Wah, begitu hangat perdebatan kita pada hari ini ya. Terima kasih kepada semua panel yang telah mengambil bahagian dalam forum debat hari ini dengan topik yang begitu menarik. Perlukah undang-undang yang ketat bagi mengawal kemasukan agama atau mazhab lain untuk masuk ke negara kita iaitu Malaysia? Jadi kita telah mendengarkan pelbagai variasi pandangan dan argumen yang disampaikan oleh kedua-dua tim. Sekarang saatnya untuk menutup forum ini dengan penutupan yang baik. Dalam perdebatan hari ini, kita telah melihat bahawa isu mengenai undang-undang yang mengawal kemasukan agama atau mazhab lain untuk masuk ke Malaysia adalah satu topik yang begitu kompleks dan begitu kontroversi. Kedua tim telah membawa argumen dan pemikiran yang berbeza dalam konsep pertanyaan topik perdebatan kita pada hari ini. Sebagai penutup, perlulah diingati bahawa sebagai masyarakat yang beragama, Malaysia telah membangunkan satu landasan yang kuat dalam hal kebebasan beragama dan toleransi interagama. Prinsip-prinsip hak asasi manusia, persamaan dan kerukunan interagama harus menjadi pijakan dalam mempertimbangkan pendekatan hukum berkaitan masuknya agama atau mazhab lain ke negara ini. Penting juga bagi kita untuk menjaga komunikasi kita bersama masyarakat lain yang berbeza agama secara terbuka, saling mendengarkan pendapat mereka dan menghormati perbezaan keyakinan. Melalui pemahaman yang mendalam dan toleransi ini, kita dapat membangun masyarakat yang inklusif dan begitu harmoni di mana setiap individu dapat menjalankan kebebasan beragama mereka dengan damai. Sekali lagi, terima kasih kepada semua peserta, semua panel yang telah memberikan kerjasama dan pendapat berharga dalam debat ini. Semoga debat ini telah memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih luas tentang isu yang kompleks. Akhir kata, marilah kita terus menjaga persefahaman dan pendapat yang terbuka dan mempromosikan lebih lagi pemahaman saling menghormati dalam kalangan masyarakat kita yang juga berlainan agama. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum dan terima kasih.